Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi mengenai satu pandangan yang untuk menjawab dakwaan sesetengah orang Melayu yang mengatakan bahawa nenek moyang orang Melayu dahulu kala adalah beragama Hanif, iaitu salah satu agama daripada agama Allah, daripada Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim dikatakan lahir di kota Ur dalam tamadun Mesopotamia, iaitu antara tamadun tertua dekat dunia, iaitu tamadun tertua di dunia, sekitar 2000 tahun sebelum Masihi ataupun lebih kurang 4000 tahun yang lepas. Okey, jadi maknanya Nabi Ibrahim lahir kurang lebih 4000 tahun yang lepas di kota Ur. Tapi ada banyak pandangan. Ada yang kata lahir dekat Damaskus dan sebagainya. Tapi pendapat yang popular ialah lahir di kota Ur dalam tamadun Mesopotamia. Itu tamadun paling tua di dunia pada hari ini. Okey, jadi benarkah orang Melayu itu merupakan penganut agama Hanif? Sehingga kini kita tak ada satu pun bukti yang boleh menyokong pandangan bahawa orang Melayu beragama Hanif. Tak ada satu bukti pun untuk menyokong pendapat demikian. Bukti pertama kita boleh tengok dari segi sumber bertulis. Sehingga kini tak ada satu sumber bertulis pun daripada mana-mana sejarawan ataupun daripada pedagang ataupun daripada pelayar zaman dahulu yang datang ke tanah Melayu yang mencatatkan bahawa orang Melayu beragama Hanif. Tak ada. Daripada Yunani ke, catatan Cina ke, catatan India ke, catatan Arab sekalipun, tak ada satu pun yang menyatakan bahawa orang Melayu beragama Hanif. Yang kedua, kita boleh tengok dari segi arkeologi. Okey, dalam arkeologi sendiri, sehingga kini kita belum menjumpai sebarang tinggalan arkeologi yang menunjukkan wujudnya kepercayaan agama Hanif dalam kalangan orang Melayu. Tak ada. Kalau kita tengok dalam kalangan orang Arab sendiri pun sebenarnya sudah tak ada ataupun kurang. Hanya beberapa ketul sahaja yang masih berfahaman Hanif. Jadi mustahil fahaman itu boleh sampai ke tanah Melayu pada waktu itu. Kalau kita tengok kajian DNA, kajian DNA ini mengatakan bahawa orang Melayu dan juga orang asli Semang telah berhijrah daripada Afrika ke tanah Melayu lebih kurang 67,000 tahun yang lepas. Okey, 67,000 tahun yang lepas. Tetapi hubungan antara orang Melayu dengan dunia luar ni berlaku lebih kurang 2,000 tahun yang lepas. Jadi maksud dia dalam 4,000 tahun yang lepas kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah mustahil untuk agama tersebut disebarkan. Dan agama Nabi Ibrahim itu sendiri semakin hari semakin pupus kerana lahirnya nabi-nabi yang lain, antaranya Nabi Isa dan sebagainya. Jadi kelahiran Nabi ini telah menyebabkan syariat-syariat Nabi Ibrahim itu telah dimansuhkan. Dia guna syariat semasa. Jadi ini menunjukkan bahawa agak mustahil orang Melayu pada zaman itu adalah beragama Hanif. Kalau kita tengok catatan-catatan Arab ataupun catatan daripada Cina ataupun India, mereka bersetuju dan menyatakan bahawa orang Melayu pada zaman itu adalah beragama Buddha. Daripada zaman awal lagi, orang Melayu adalah beragama Buddha. Kalau kita tengok zaman yang ada rekod lah, contoh zaman yang ada rekod, zaman Sriwijaya. Okey, zaman Sriwijaya memang tercatat dengan tegas bahawa agama Sriwijaya adalah agama Buddha. Bahkan Sriwijaya pada waktu itu telah menjadi serambi Buddha di Asia Tenggara. Sehingga kan ramai pendeta-pendeta daripada Cina datang ke Sriwijaya, belajar setahun dua agama Buddha, belajar Sabwadipa dan sebagainya, tata bahasa Sanskrit, belajar kitab-kitab Buddha dekat Sriwijaya sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka ke Universiti Nalanda di India. Jadi secara tidak langsung menunjukkan bahawa orang Melayu pada waktu itu memang beragama Buddha. Bahkan banyak tinggalan-tinggalan
arkeologi ataupun tinggalan sejarah ataupun monumen seni bina yang menunjukkan wujudnya agama Buddha dekat Asia Tenggara ataupun Nusantara ini. Antaranya Candi Muara Takus, Candi Borobudur dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok dekat Kedah Tua itu sendiri, sebenarnya mereka beragama Buddha. Orang Melayu peringkat awal di Kedah Tua adalah beragama Buddha. Kemudian apabila datangnya agama Hindu, mereka mula menganut agama Hindu. Menganut agama Hindu ini boleh dibuktikan dengan jumpaan candi-candi dekat Lembah Bujang itu sendiri. Okey, jadi secara tidak langsung sebenarnya tidak wujud ataupun dakwaan yang mengatakan orang Melayu adalah beragama Hanif adalah tidak terpakai sama sekali, dan itu adalah teori yang mengarut, tiada asas dan tiada asas. Itu masalah dia lah. Tapi masalahnya ramai yang berpegang kepada teori tersebut. Pada saya, apabila kita berpegang pada teori yang tiada asas ataupun tak ada bukti yang kukuh untuk menjadikan teori tersebut sebagai teori yang benar, maka pada saya dia adalah lebih kepada sentimen. Lebih kepada sentimen, nak bagi tahu bahawa orang Melayu adalah beragama tauhid. Sedangkan hakikat sebenarnya daripada tulisan orang Arab, tulisan orang Cina, tulisan orang India, bahkan jumpaan monumen dan sebagainya menunjukkan bahawa orang Melayu pada waktu itu adalah beragama Buddha dan juga beragama Hindu sebelum mereka memeluk agama Islam. Dari segi bahasa sendiri, kalau kita tengok, banyak bahasa Melayu ini dicedok daripada bahasa Sanskrit, iaitu bahasa suci bagi orang-orang Buddha dan juga orang-orang Hindu. Okay, antara yang kita guna bahasa Sanskritnya itu raja. Raja. Kalau bahasa Melayu, raja ni sebenarnya merujuk kepada Dapun Tahyang ataupun Datu. Tapi apabila datangnya agama Hindu dan Buddha, orang Melayu menukar istilah Datu tu kepada raja. Kemudian syurga, neraka, pahala, dosa, benda yang berkaitan agama ini sendiri pun sebenarnya adalah daripada bahasa Sanskrit. Ya, syurga, neraka, dosa, pahala sebenarnya daripada bahasa Sanskrit, bukannya daripada bahasa Arab dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan secara tidak langsung bahawa memang benarlah orang Melayu pada waktu itu beragama Hindu dan Buddha, bukannya beragama Hanif. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.